kebanyakan musuh Allah sebut dalam Al-Quran Al-Karim, waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna alaikum mailatan wahidah. Waddal ladzi, Allah sengaja guna perkataan wadda. Wadda ni biasa kita guna dalam perkataan untuk mempamerkan cinta, kasih, hubungan yang intim. Wadda, mawaddah. Kalau kita ucap kepada kawan-kawan kita yang baru mendirikan rumah tangga macam dari ikhwan, kita kata mawaddatan warahmah. Kita akan sebut kataan mawaddatan warahmah. Semoga dia mendapat kasih sayang dan juga rahmah, belas kasih daripada Allah Subhanahu wa taala dengan rumah tangga yang dibina. Baik. Perkataan mawaddah tu ialah asalnya wadda. Wadda, tapi Allah guna pada perkataan musuh. Waddal ladzina kafaru, maknanya orang-orang kafir begitu kasih, begitu intim, begitu mendalam kemahmuannya, keinginannya untuk apa? Untuk melalaikan kamu, melekakan kamu, menyelewengkan kamu daripada amanah kamu, daripada perjuangan kamu, daripada tanggungjawab kamu, yang kelak apabila kamu leka dan lalai dengan segala strategi yang mereka guna, fayamiluna alaikum mailatan wahidah, mereka datang menyerang kamu secara tiba-tiba dengan serangan gerila yang akhirnya kamu jatuh dan tergadah. Ini Allah sebut dalam Al-Quran. Kalau kita boleh tengok dalam ayat yang lain, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Allah dedahkan lagi perancangan musuh dengan menggunakan perkataan la yazal, wala yazal. Kita belajar bahasa Arab. Perkataan la yazal itu dengan makna senantiasa, tak berhenti. Pagi, petang, siang, malam, senantiasa. Wala yazaluna yuqatilunakum, maknanya mereka itu musuh-musuh Allah, golongan musyrikin, penentang Islam. Mereka itu tak pernah berhenti siang, malam, pagi, petang mengatur strategi untuk memusingkan kamu, memalingkan kamu daripada ajaran Islam ini. Yang kelak kamu akan kalah jika sekiranya mereka mampu berbuat demikian untuk mengalih kamu daripada landasan perjuangan yang betul. Jadi Allah sebut perancangan-perancangan musuh dalam Al-Quran ini kerana nak suruh kita standby, nak suruh kita ready, nak suruh kita senantiasa bersedia. Sebab itu dalam ayat yang lain Allah sebut wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Naklah kamu sentiasa bersiap sedia dengan seluruh kekuatan kamu berhadapan dengan musuh. Jadi untuk itu kekuatan luaran ini kita mesti siap dengan fiqh al-isti'dad, fiqh kesediaan untuk bagaimana kita nak bersedia. Bersedia dalam aspek apa? Dalam isunya, dalam politiknya, dalam agamanya, dalam masyarakatnya. Bagaimana nak meletakkan kita senantiasa bersedia. Macam Astro Recorder, senantiasa duduk dalam mode standby, nyala ya sepanjang hari. Sebab apa? Sebab nak rakam, nak apa semua sekali. Jadi mode standby, senantiasa mode standby. Jangan recorder Astro saja yang mode standby, kita juga kena dalam mode standby. Anytime kita akan berdepan dengan kemungkinan-kemungkinan yang memerlukan penglibatan, memerlukan sumbangan, memerlukan pengorbanan daripada kita. Jangan nanti apabila kita panggil, barulah terhegih-hegih, barulah nak plan, barulah nak merancang, barulah nak buka file, barulah nak bertindak, baru nak mula start, dan akhirnya dia sampai lambat, dia lengah, dia gagal. Untuk cover line, dia akan beri alasan, minta maaf, mak mentua datang, minta maaf, bini nak beranak, minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Dia boleh kemukakan 1001 alasan dengan lidah yang tidak bertulang, dengan kepetahan yang dikurniakan oleh Allah kepada mereka. Mereka boleh buat alasan. Dan kedua pula nak kata apa? Alasan itu valid, alasan itu legal, alasan itu peta, alasan itu bijak, alasan itu pintar. Akhirnya ketua kata, okeylah, boleh. Bagaimana kita baca peristiwa Tabuk dalam Al-Quran ini kan? 70 orang lebih datang menghadap Nabi SAW, mengemukakan alasan kenapa mereka tak hadir ke perang Tabuk.
cerita tentang ladang yang begitu menjadi buah yang sudah masak ranum. Bagaimana kami boleh tinggal ladang kami, nanti dicuri orang, nanti buah tu rosak, perniagaan kami akan rosak, macam-macam. Ada kata gini, ada kata gini. Akhir kali alasan itu Nabi terima. Maka mereka baliklah dengan seronoknya kerana dilepaskan oleh Nabi. Alasan mereka diterima oleh Nabi. Tapi Allah kata itu semua golongan munafik. Yang datang betul-betul dalam keadaan beriman 3, diketuai oleh Ka'ab bin Malik. Datang menghadap Nabi SAW, beritahu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tidak ada alasan. Aku tidak ada alasan kenapa aku tak hadir peperangan ini. Ternyata mengaku salah, menyesal di atas kesilapan. Lalu Nabi kenakan tindakan disiplin kepada Ka'ab bin Malik. Umat Islam tak boleh buat urusan kira bicara dengan dia. Dia diasingkan dengan isterinya sampai 40 hari lebih. Sehinggalah turun ayat memberikan keampunan dan kemaafan kepada Ka'ab bin Malik. Hanya ini orang beriman. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang datang meminta izin kepada kamu dengan mengemukakan alasan begitu dan begini adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, kerana mereka sebenarnya nak mengelak diri daripada perjuangan Islam. Yang datang buat alasan, yang datang minta izin begitu begini kepada kamu, kata Allah, orang itu tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jadi saudara, kita sebagai seorang pejuang, kita kena ready dalam semua keadaan. Kita kena bersedia dalam semua keadaan. Jangan cepat mengalah. Jangan cepat penat. Saya tahu perjuangan ini break, letih. Program banyak, aktiviti banyak, kutip derma pun tak habis-habis. Lepas derma. Mula-mula tabung pilihan raya, lepas tu tabung kebajikan, lepas tu tabung itu, tabung ini, macam-macam jadi tabung. Dalam parti ada tabung aluminium, ada tabung bulu, ada tabung kopiah, macam-macam jenis. Jadi kita jadi asyik derma. Kita mudah jadi give up, jadi boring, jadi bosan. Saudara, jangan begitu. Sebaliknya kita mesti senantiasa orang panggil dalam keadaan segar, dalam keadaan kuat dan bersedia untuk terus maju ke medan. Terutama pemuda. Kalau pemuda slow, lembek, letih, cepat penat, cepat mengah, semua kena penyakit asmamism dia panggil. Penyakit lelah dalam perjuangan. Cepat lelah. Buat dua aktiviti, baru buat 2 aktiviti, cuti 3 bulan. Lepas cuti 3 bulan, mari pula buat aktiviti pula. Baru 2 aktiviti. Jadi banyak rehat daripada berjuang. Jangan. Kalau kahwin jangan ya. Jadi saudara yang hormati sekalian, kita kena terus berjuang. Apa pun keadaan kita ada. Kita pemuda. Sesuai dengan nama pemuda. Kalau tidak, pakai kain batik kan kita. Pakai baju kebaya, kain batik. Masuk hisap. Barulah kita boleh tolak asuh sikit. Tapi kalau pemuda, tak boleh. Kena pula kawasan batu. Kawasan yang ada batu. Sebagaimana yang disebut oleh Ketua Pemuda, cabarannya di tengah bandar dengan diliputi oleh pelbagai tuntutan dan juga desakan daripada masyarakat tempatan yang melihat besar kepada kehadiran Dewan Pemuda Kawasan Batu di tengah-tengah persara politik tanah air. Jadi benda ni tak salah lah, ataupun tidak keterlaluan lah saya kata Dewan Pemuda PAS wilayah persekutuan ini mercu tanda adalah Dewan Pemuda PAS Kawasan Batu. Jadi jangan rasa kecil, jangan rasa kecil. Kena biar orang takut.
biar orang gerut, biar musuh gerut. Saya teringat satu cerita. Saya pun tak ingat tajuk cerita, tak ingat ada, tapi cerita saya ingat. Jadi mungkin saya boleh letak tajuk cerita saya. Ada seorang warden penjara. Apabila orang datang ke penjara, banyak soal, banyak cakap, dia pun angkat batu. Ente nampak ini batu? Cerita apa tu? Amal Albab. Ha? Amal Albab. Ini kaki piram ni. Ente nampak ini batu? Okey. Jadi gitu. Dalam perjuangan ini, saya tentu di batu. Bahawa kita ada gegah, bahawa kita ada hebat. Biar orang rasa gerung dengan kehadiran Dewan Pemuda PAS Kawasan Batu, insyaAllah. Boleh? Kita musyawarah hari ini bukan sekadar nak cukup koram, bukan sekadar nak rekod laporan, tidak. Tapi kita plan sungguh-sungguh pada hari ini supaya pada hari esok, insyaAllah perjalanan kita mampu untuk membawa kejayaan dan juga kehebatan kepada perjuangan Islam ini. Jadi saya rasa kalau itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Bukanlah nak mengajar itik bergenang di kolam. Jauh sekali untuk orang panggil memberi sesuatu dalam keadaan saudara telah cukup dan telah memiliki segalanya. Tetapi datang untuk memberikan satu peringatan di atas apa yang telah dimiliki. Peringatan atas kesedaran yang telah ada. InsyaAllah dengan itu kita akan menjadi lebih kuat dan lebih hebat. Maka sama-samalah kita merasmikan mesyuarat agung tahunan Dewan Pemuda PAS Kawasan Batu kali yang ke-29 ini, dengan sama-sama kita melaungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma sebelum itu, sepanjang saudara bermesyuarat ini, daripada pukul 9 pagi sampai pukul 1 tengah hari nanti, kalau ada kekurangan, ada kelemahan, salah cakap, salah sebut, itu maklumlah. Sebab musim ni musim waktu tak menentu. Waktu tidur jadi pukul 10, waktu jaga jadi pukul 4 pagi. Dia tak menentu. Di musim World Cup. Dari tengok ucapan ketua muda dia. Itu nasib baik yang pukul 4 tadi itu Spain. Kalau pukul 4 dari Brazil, dia tetap cakap terus. Jadi maklum. Cuma nasib baik saya selaku perasmi ini dapat menahan diri semalam untuk tidur lebih awal, mengorbankan diri untuk tak tengok sebab nak mari pucak pagi. Kalau saya tengok semalam pukul 6 baru nak tidur, jawabnya perasmian penutup dah 1 tengah hari nanti. Jadi insyaAllah mudah-mudahan saya doakan berjaya. Mari sama-sama kita rasmikan dengan sama-sama kita laung kalimah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 3 kali, dan itu akan memugarkan semangat dan menceriakan mesyuarat, mengukuhkan semangat kita insyaAllah. Takbir! Allah! Takbir lagu tu pemuda kawasan Bayu, bukan pemuda kawasan Batu. Takbir! Allah! Tak masuk. 3 kali. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه فالغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.